Yang menjadi permasalahan di surat kuasa mentadbir ni saya tengok, surat kuasa mentadbir kita senaraikan tadi ialah senarai waris. Senarai waris yang kita senaraikan tadi dekat sini ni, senarai waris ni, senarai waris yang apabila pemohon exhibit kan, senarai waris kita tidak perlu filekan secara berasingan, dia hanya berada dalam exhibit. Berasingan adalah senarai aset dengan affidavit penolakan saja, ini saja. Senarai waris dia kekal dalam exhibit saja, tak perlu sebab kita nak cari dalam e-file pun tak ada pemfailan senarai waris, tak ada. So kita senaraikan kat sini senarai waris ni adalah berdasarkan betul-betul apa yang disenaraikan. Tidak perlu kepada segi faraid di peringkat surat kuasa mentadbir ni. Sinilah yang saya lihat menjadi sedikit, saya rasa sedikit kekurangan ataupun saya tak tahu macam mana. Cuma saya nak cerita je lah. Secara pengalaman saya ni, saya dapati adanya senarai waris ni yang silap. Bukan saya saja nak hantam nak apa, memang berlaku kesilapan. Contohnya hanya waris perempuan yang disenaraikan. Ada satu kes tu di Kampung Baru, dah lah kes di Kampung Baru, harta berjuta ni. Harta berjuta. Dalam senarai waris si mati tu, hanya ada anak perempuan saja. Saya kata anak perempuan saja, macam mana senarai waris boleh jadi anak perempuan saja? Sebab anak perempuan ramai ke sikit ke, dia tidak menghabisi harta pusaka. Anak perempuan ni dia adalah waris fardu dan dia bukan waris asabah. So waris fardu anak perempuan ni ramai ke? Ramai 2/3 kalau seorang 1/2. So mesti ada lebih punya, mesti ada harta pusaka yang lebih. Contohnya kalau dia orang ni ramai, anak perempuan saja, tak ada anak lelaki, tidak ada asabah bil ghairi yang setaraf dengannya, menjadi hero kepada anak perempuan itu tak ada. Maka perlu carilah asabah yang lain, sama ada asabah ma'al ghairi kalau si mati itu ada adik-beradik perempuan, ataupun asabah bin nafs, asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi itu kalau Tuan Grace malam dia sebut sampai 27. Sebenarnya saya tengok buku saya senaraikan 21 je, campur Baitul Mal jadilah 22. Setengah-setengah buku tu dia panjang sikit menjadi 23, 24. 27 tu boleh juga nak 27 sebab kita senaraikan panjang sikit. Kita senaraikan maknanya anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Nombor 3 tu kita senaraikan cicit. Cicit lelaki daripada cucu lelaki kepada anak lelaki. Ramai. Nombor 4 kita senaraikan pula lepas cicit apa? Cucu cicit ciak. Nah, ini ramailah senarai kita tu. Sebab kita perdetailkan lagi usul dengan furuk tu. Sebab tu jadi bilangan tu banyak 27 pun boleh buat lah kalau kita buat pula ayah, bapa. Bapa tu dia jatuh nombor 5 ke nombor 6. So nombor 6 tu dia akan jadi bapa kepada bapa. Nombor 7 dia akan jadi bapa kepada bapa. Jadi nyang. Jadi benda tu akan jadi panjang lah senarai tu. Jadi nampak canggih lah senarai kita panjang. Tapi sebenarnya yang kita perlu faham ialah waris ganti tu apabila dia furuk tu dia kena carilah ganti furuk tu, tapi selalunya cucu je, takkan jadi sampai cicit. Begitu juga ke atas usul tu sampai datuk pun jarang saya jumpa. Selalunya kalau ayah mati, datuk pun dah mati. Lagilah nak pergi berenyang ayah kepada datuk, lagilah tak pernah berlaku. Datuk pun jarang saya jumpa lah. Cumanya dari sudut asabah bin nafsi tadi, memanglah kalau kita senaraikan dia akan jadi kepada pak sepupu, kemudian anak kepada pak sepupu. Anak kepada pak sepupu ni apa? 3 pupu kita. 3 pupu kepada si mati. Boleh lagi menjadi waris asabah bin nafsi kalau kita pendetailan kat situ lah. So kat sini dia tak ada asabah. Dia hanya senaraikan dalam senarai waris dia, waris perempuan saja. Saya kata ini silap ni puan. Pemohon tu puan. Dialah yang ada dalam senarai waris tu. Saya kata takkanlah puan saja. Mesti ada lagi. Saya tak tahu itu peguam dah buat macam tu. Okeylah puan salahkan peguam lama puan. Tak apalah. Sebab puan pun mungkin tak tahu dah. Peguam, saya pun lihat peguam tu pun saya nak kata nak nantam dia pun tak apalah. Dia dah buat surat kuasa mentadbir tu. Saya ni nak buat untuk pindaan sebenarnya sebab dah berlaku kematian berlapis apa semualah. Sebab Kampung Baru kan. Kampung Baru. Dia memang pening berlapis dia tu sampai saya ingat kes tu dah 30-40 orang tu. Dia punya waris. Saya kata banyak ni yang saya kena siasat ni. Sebenarnya apabila hanya puan sahaja sebagai anak perempuan, saya kena dapatkan maklumat adik-beradik arwahnya ibu puan. Sebab itu harta mak dia. So dia pun ceritalah bla-bla. Saya kata ni semua waris ni puan. Ni waris. Saya kena buat pindaan kepada senarai waris ni.
senarai waris ni puan kena carikan dia orang. Kalau tidak puan ambil harta dia orang ni jadi makan harta batil pula sebab saya tak tahu dah puan dulu buat saya je warisnya. So saya pun ialah dia dah dapatlah surat kuasa mentadbir atas nama dia tu. So itu adalah kesilapan. Kesilapan yang berlaku satu lagi saya baru dapat ialah dalam kematian berlapis. Surat kuasa mentadbir itu hanya senaraikan waris yang masih hidup kepada si mati. Si mati ialah perempuan juga, si mati ini isteri. Dia mati meninggalkan suami dan dia tak ada anak. Dan ibu bapa dia meninggal lebih awal daripada dia. Dan maknanya harta dia jatuh kepada adik-beradik dia, adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Kemudian suami dia tu, dia ada isteri mati, dia kahwin seorang lagi. Dan dia ada anak daripada hasil perkahwinan kedua. Kemudian suami itu pula mati. Maka dia meninggalkan isteri dan dia meninggalkan anak. Anak dia anak perempuan pula tu. Jadi meninggalkan juga adik-beradik suami itu sebagai waris. Jadi yang nak buat pusakanya ialah harta si mati yang isteri tadi tu. So saya mewakili adik-beradik kepada suami ni. Suami yang meninggal ni. Saya kata dia bukan sahaja ada harta dia selesai dah, harta si suami ni. Cuma harta si suami mewarisi daripada isteri pertama dia tak selesai lagi sebab ada setengah geran tanah tu nama dia berdua dengan bekas isteri yang mati tadi. Ini pun kena selesaikan jugalah saya kata walaupun bukan harta dia secara total tapi dia mewarisi daripada bekas isteri dia yang mati lebih awal daripada dia, saya kata. So rupanya yang tu pun dia dah buat surat kuasa mentadbir tetapi dia hanya buat surat kuasa mentadbir senarai waris dia adalah adik-beradik kepada si mati ni yang hidup pada masa tu. Dia langsung mengabaikan suami yang juga meninggal. Sebab dia orang kata kan suami dia pun dah mati, habislah. Suami dia mati memanglah habis puan. Tapi suami dia ada waris lagi, puan tahu tak? Suami dia ni kahwin pula dengan isteri baru, dah ada anak pula, dah ada adik-beradik dia sebab anak dia perempuan. Saya ni mewakili dia orang. Mana boleh senarai waris yang menafikan hak suami tu sebab suami tu mati selepas kakak puan mati tu dia kan meninggalkan suami. Suami tu mati tak boleh puan hanya meletakkan senarai waris adik-beradik puan saja. Senarai waris sebelah suami tu ada. So ini berlaku kesilapan ini dan saya sedang proses untuk membuat pembetulan senarai waris kat sini. Dan dia orang dah bergaduh sebab dia orang kata engkau saja nak melarikan. Sebab ini harta dia juta ni. Itulah harta dia juta je kat sini. Dia jadi bergaduh pula kat sini. Jadi yang jadi sedihnya sebab yang sebelah sana sudah membuat senarai waris yang menafikan ataupun yang tidak ada yang tidak memasukkan senarai waris di pihak suami. So itu saya pun kenal juga lawyer yang buat tu. Saya kenal selepas kes ni lah, sebelum saya tak kenal. Dia pun tak apalah, saya malas nak cerita lebih-lebih lawyer sama lawyer. Cuma saya nak ceritanya kesilapan ini berlaku pada senarai waris dalam surat kuasa mentadbir kerana tidak ada keperluan kepada sijil faraid dekat sini. So sama ada sini akan jadi timbul sama ada sengaja ataupun buta faraid ataupun sengaja niat menyembunyikan waris. So saya pun tak tahulah. Saya nak memperbetulkan apa yang silap lah. Siapa yang salah atas kesilapan ini. Ini saya bagi 2 contoh silap saja. Saya tak tahulah kalau dibuat data berapa banyak yang silap saya tak pasti. Kita dah ada tu ke? Kita dah ada soalan ke? Siapa yang salah dekat sini? Bagi saya, sebab kalau kita nak kata mahkamah yang salah, timbalan pendaftar yang salah kerana timbalan pendaftar membenarkan permohonan surat kuasa mentadbir. Timbalan pendaftar kata dia tak siasat pewaris. Bagi dia dokumentasi adalah sempurna. Dokumentasi sempurna tadi ada benda-benda ni maka dokumen adalah teratur. Dan peguam pun sudah pun cakap, puan, saya dokumen bagi permohonan surat kuasa mentadbir ni saya percaya adalah teratur puan. Semuanya sudah difailkan dan semuanya lengkap. Saya pohon perintah seperti dipohon.
Jadi dia malah mendaftar kata dah engkau pun perintah studi pun dah engkau cakap dokumen teratur, aku pun tengok dah teratur, dah ada dah senarai waris, teratur lah segi dokumennya. Okey, so syarat tentang silap senarai waris tadi tu. So bagi saya apabila berlaku kesilapan ini yang bertanggungjawab ialah pentadbir tadi lah, pemohon tadi, sebab dia sudah pun menandatangani sumpah pentadbiran. So dalam sumpah pentadbiran tu wording dia ialah dia bersumpah untuk mentadbir harta pusaka si mati mengikut undang-undang. Mengikut undang-undang tu maknanya pentadbir tu perlu faham faraid lah. Perlu faham sebab dia akan tadbir mengikut undang-undang. Apa-apa pun kalau salah mengikut undang-undang maka dia berisiko untuk disaman oleh waris-waris lain dan sebagainya lah. Sebab itulah kita tidak pernah menyalahkan mahkamah kalau mahkamah keluarkan surat kuasa mentadbir dan kita blame peguam tu pun kita blame sama kita je lah. Kita blame sama kita, kata kau mari tak laki dengan aku lah belajar faraid. Kita blame sebab dia pun akan kata dah memang itu yang pemohon bagi kat dia senarai waris, dia pohon je lah. Dia macam tu juga, dia mudah-mudah dia je kan. Engkau pun lambat mewakili keluarga suami, lambat tak lambat isu lain. Isunya kau jangan keluarkan senarai waris yang silap, dia akan jadi masalah kan. Lambat tak lambat tu dah orang lambat nanti, kita lambat lah kita bertindak. Jadi isu-isu lain lah sebenarnya. So pentadbir tu perlu betul-betul faham. Sebab kalau dekat sini, kalau kita cadangkan pembaharuan undang-undang, contohnya dekat surat kuasa mentadbir kita sudah pemahukan segi faraid, saya tak tahulah benda tu adakah kalau dibuat ia akan jadi lagi susahlah untuk mencairkan harta tu, sebab kena pergi kepada mahkamah syariah, tapi bukan syariah sukalah sebab akan jadi banyak permohonan perintah faraid tu. So kalau sekarang ini agak senang untuk mendapat surat kuasa mentadbir, agak senanglah nampak, tetapi banyak berlaku juga kesilapan, bukan banyaklah ada silap. Tapi kalau disusahkan, dibimbangi akan jadi banyak juga harta beku. So satu keseimbangan perlu diambil, tapi lebih baik kita buat tak silap lah. Jadi itu antara kelemahan di mahkamah sivil saya nampak dari sudut surat kuasa mentadbir.